Keresahan majoriti rakyat yang berfikir tidak boleh diperkecilkan lagi. Mungkin tidak adil kalau dikatakan bahawa pihak berkuasa meremehkan keresahan majoriti rakyat yang berfikir, yang mahukan ketenteraman dan kestabilan. Kementerian Dalam Negeri dan PDRM khususnya memang bersama rakyat majoriti yang berfikir. Tapi, negara ini dah tak boleh tahan lagi dengan keadaan di mana tidak ada tindakan keras diambil ke atas puak-puak provokasi melampau. Mereka ni secara berterusan buat kacau dan menghasut penyokong tegar mereka untuk mencetuskan huru-hara. Ini termasuk menghasut atas talian. Mereka ni makin lama makin berani. Nampak sangat kenapa mereka ni berani. Dan juga nampak sangat kenapa kerajaan terlalu sabar dan masih tidak mengambil tindakan keras terhadap puak provokasi pelampau ini. Jawapannya ialah mengelak optik negatif. Kerajaan maupun Mahathir dan semua ejen provokasi tahu jika Kementerian Dalam Negeri dan pihak polis tangkap mereka, ianya akan mencetuskan satu optik yang buruk terhadap kerajaan bahawa kerajaan ini zalim dan target parti lawan. Itu motif mereka. Mereka mau ditangkap. Tengok saja bila polis panggil mereka bagi statement. Sejurus keluar dari balai, mereka cakap mereka ni dizalimi oleh kerajaan dan mereka akan lawan di mahkamah. Mereka berhujah macam mereka ni kebal. Tapi sampai bila hak majoriti rakyat yang berfikir dikorbankan sebab kerajaan mahu elakkan optik dan persepsi negatif? We just can't do this anymore. Memang Kementerian Dalam Negeri dan PDRM ada maklumat dan kebijaksanaan untuk ambil tindakan tertentu. Tapi, kalau penguatkuasaan ini dilihat sebagai lemah, ejen provokasi jadi lagi berani sebab mereka yakin Mahathir backup mereka. Kalau seorang yang berusia disyaki merogol atau membunuh, dia akan disiasat, didakwa dan dihukum jika didapati bersalah oleh mahkamah. Jadi, timbul satu soalan, kenapa seorang tua yang pentingkan diri sendiri, bila dia cabar keselamatan negara bersama dengan puak-puak yang bersekongkol dengan dia, tidak ada pula tangkapan dibuat. Optik yang sebenarnya ialah Mahathir ini kebal. Mahathir gunakan kebebasan bersuara sebagai lesen untuk menjahanamkan negara. Tangkapan mesti dibuat oleh PDRM untuk ajar puak-puak provokasi melampau ini bahawa kebebasan bersuara ini bukan tiket untuk jadi binatang. Puak-puak ini sedang jadikan negara kita sebagai zoo. Mesti kena ada balance kebebasan ekspresi dan tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Dia bukan kebebasan mutlak untuk bermaharaja lela. Jadi, NGO-NGO yang juarakan kebebasan bersuara, you have to reject these hooligans. They are abusing the free speech that you have been championing from the tyrannic era of Mahathir. Don't let them hijack your cause. Nakkah kita jadi macam Amerika Syarikat atau Eropah, di mana puak minoriti kecil melakukan apa saja atas nama kebebasan? Mereka berlagak macam hak mereka lagi penting daripada hak majoriti rakyat yang mahu hidup dengan aman. Ini budaya biadab. Nampak gaya, budaya biadab ini sudah ada pengaruh dalam negara kita. Malu kita nak mengaku budaya biadab ini berleluasan dalam negara kita. Yang paling memalukan, budaya ini sekarang diterajui oleh Mahathir bin Mohamad. Dia dinombatkan sebagai negarawan. Tapi, dia sudah tidak layak lagi untuk dipanggil negarawan. He disqualifies himself through his words and actions. Not other people disqualify him. Kalau seorang anggota polis mencuri, dia bukan lagi polis, biarpun dia sudah berkhidmat selama 22 tahun. Dia dipanggil pencuri. Polis akan ambil tindakan dan dia akan dipecat. Kalau seorang anggota polis merogol, dia bukan lagi polis. Dia itu perogol, biarpun pangkat dia tinggi mana pun. Jadi, negarawan Mahathir, Perdana Menteri 22 tahun. Tapi selama 21 tahun yang kemudian, dia tak habis-habis menjahanamkan politik negara ini. Dia jatuhkan semua Perdana Menteri selepas dia. Dia bukan negarawan. Dia pengkhianat. It is time to name names
and call a spade a spade. Dia tak akan berhenti menjahanamkan negara ini sampai zuriat dia jadi Perdana Menteri atau sampai dia mati. 2 hari lepas, dia kata polis layan dia seperti penjenayah semasa ambil statement. KPN sudah menyangkal dakwaan Mahathir. Dia sepatutnya berterima kasih sebab polis masih lagi layan dia dengan baik. Kementerian Dalam Negeri, PDRM dan rakyat jelata kena berwaspada. Lepas Mahathir mati, akan muncul ramai lagi peribadi copycat ideologi puaka Mahathir bin Mohamad. Kita kena faham, we have come a long way. Kebebasan bersuara macam sekarang tidak pernah ada di zaman Mahathir. Jadi, anak-anak muda, janganlah terlalu taksub dengan kebebasan bersuara. Ia ambil masa lebih 20 tahun. Kita dah banyak berubah. Kita mudah diambil kesempatan bila kita berhenti berfikir dan telan bulat-bulat apa yang diomongkan. Kepada akaun holder media sosial, kalau pihak berkuasa padamkan akaun TikTok atau blok akaun FB, ini adalah tindakan supaya kamu tidak jahanamkan negara ini. Nasib baik kamu tidak ditangkap terus dan kena sumbat dalam penjara, macam zaman Mahathir dulu. Sumbat dulu, cakap kemudian. Masa itu tidak ada media sosial pun. Masyarakat tahu, kamu ni semua budak suruhan Mahathir. Kamu guna Mahathir untuk naikkan saham kamu. Mahathir pula gunakan kamu untuk kepentingan dia. One thing about Mahathir, he does not like to deal with stupid people. But if it serves his agenda, he will call them to his office to have tea with him. Nah, ada 2-3 ekor beruk berjanggut pikul tong taik Mahathir baru-baru ini. Naratif kononnya kerajaan Madani menyekat suara yang tak setuju dengan kerajaan adalah satu penipuan besar untuk kaburkan mata rakyat. Kalaulah betul suara mereka kena sekat, mana boleh mereka mencerca PMX dengan teruk sekali. Itu adalah bukti kebebasan bersuara lebih longgar hari ini. Tengok sendiri dalam YouTube. PMX dicaci dan dihina dengan begitu teruk sekali setiap hari. Tapi tindakan tak diambil pun. Untuk menjaga keselamatan negara majmuk seperti Malaysia, kerajaan mesti selalu pantau penyalahgunaan kebebasan ekspresi dan wajib buat penangkapan bagi kes-kes menghasut yang merosakkan negara. If absolute power corrupts absolutely, absolute freedom destroys the fabric of society absolutely. Tangkap Mahathir dan semua ejen provokasi dia. Kerajaan tidak boleh lagi mengambil risiko dengan tidak menangkap Mahathir dan semua ejen provokasi yang lain. Keresahan majoriti rakyat yang berfikir dan yang mahukan ketenteraman tidak boleh diperkecilkan lagi. Sampai bila hak majoriti rakyat yang berfikir dikorbankan sebab kerajaan mahu elak optik dan persepsi negatif? Negara ini dah tak boleh tahan lagi dengan keadaan di mana tidak ada tindakan keras diambil ke atas Mahathir dan ejen-ejen provokasi melampau. Jumpa di episod kelima Fikir Sekejap.